Assalamualaikum rakan penyampai kita daripada daerah Belait, Espelini Jali. Apa kabarnya Espelini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami di daerah Belait dan rakan-rakan setugas pada pagi ini alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehat. Dan kenapa nampaknya pun ceria dengan baju yang berwarna merah hari ini. Sungguh ceria, alhamdulillah. Sebab dia ni memang suka tu, orang yang dapat tu merah. Betul. Sebab dia minat merah. Sebab tu saya mengatakan Espelini ceria. Memang pun semangat. Sebenarnya Jo Espelini ni berjanji sudah memakai coklat ni, warna coklat warna tanah ni. Kalau dia memang merah kompom, merah lagi ni. Merah lagi ni. Okey, jadi Espelini katanya bercakap dengan tanaman. Kalau Espelini sendiri suka kehijauan macam mana? Adakah melihat kehijauan yang berada di luar rumah ataupun tanaman dan sebagainya? Macam mana? Kalau bagi saya sendiri, memanglah kehijauan itu memang banyaklah. Dia suka ada yang di dalam rumah, ada juga di luar rumah dan salah satu daripadanya memanglah macam yang Atul kongsikan sebentar tadi, bertanam lada padi ataupun juga keperluan asas dapur macam sarai, lengkuas dan sebagainya. Memang ditanamlah pada masanya. Jadi tumbuh-tumbuhan yang orang tani gunakan harian untuk memasaklah. Itu lebih utama. Betul. Jadi baiklah Espelini, mungkin banyak ingin dikongsikan daripada daerah Belait. Kami serahkan kepada Espelini, silakan. Baik, terima kasih rakan kita Dini dan Atul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah, terima kasih bagi menyaksikan Rampai Pagi dari daerah Belait. Dan alhamdulillah juga keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini cukup mengizinkan. Semoga apapun jua aktiviti yang Auda rancang bersama keluarga akan memberikan 1000 makna buat Auda sekeluarga. Seperti biasa, kami dari daerah Belait akan mengongsikan beberapa acara yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait. Antaranya ialah jadual program vaksinasi kebangsaan iaitu PVK bagi pelajar-pelajar berumur 12 sehingga 17 tahun masih lagi diteruskan sehingga hari Khamis iaitu 18 November di Pusat Pembelajaran Perkembangan Kesihatan iaitu LDC Hospital Sri Sri Begawan Kuala Belait. Dan pada hari ini, pelajar yang akan menerima program vaksinasi kebangsaan tersebut ialah Sekolah Rendah Labi, Sekolah Rendah Merangking dan Sekolah Rendah Datuk Maharaja Setia Dian Sukang. Dan kepada ibu bapa dan penjaga, sila pastikan anak-anak BIS kita bersarapan pagi, bersedia dengan dokumen-dokumen yang diperlukan iaitu borang persetujuan dan borang screening quest. Ibu bapa dan penjaga juga sila pastikan untuk mengemaskini aplikasi BruHealth anak-anak BIS kita dan menyediakan nombor BruHIMS para pelajar. Seterusnya, Auda, pusat operasi bagi pusat vaksinasi COVID-19 khusus bagi individu yang menerima suntikan vaksinasi dos kedua secara walk-in masih lagi diteruskan sehingga 21 November 2021. Dan bagi daerah Belait, ianya diadakan di Pusat Kesihatan Sungai Liang bermula pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pada jam 1.45 petang sehingga jam 4 petang. Itu dia ada beberapa info yang berlangsung di sekitar daerah Belait. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita untuk edisi hari ini. Silakan.
Musim hujan, musim tengkujuh atau musim monsun adalah masa dalam setahun apabila kebanyakan daripada purata hujan tahunan rantau berlaku. Ia biasanya berlangsung selama 1 bulan atau lebih. Di sepanjang tempoh musim tengkujuh, cuaca akan menjadi tidak menentu dengan hujan lebat atau hujan berpetir sekali-sekala berlaku terutama pada waktu malam dan awal pagi. Dari perkongsian imej satelit ini menunjukkan pembentukan awan hujan yang berlaku pada malam hari Ahad 7 November 2021 yang lalu. Awan-awan konvektif telah dikesan membentuk di kawasan Brunei Muara sekitar awal malam dan bergerak ke arah barat dan seterusnya merebak dan menjadi semakin aktif dan menjejaskan kebanyakan kawasan-kawasan di daerah Blyth sekitar lewat malam. Hujan lebat berpetir serta angin kencang menjejaskan daerah Blyth sekitar jam 10.20 malam. Menerusi info Pegawai Kaji Cuaca dari Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam, Puan Nurul Inani binti Haji Jahari berkata, setakat ini, negara masih lagi dalam fasa peralihan monsun. Untuk selanjutnya, kita ikuti rakaman perkongsian info secara dalam talian bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Nurul Inani binti Haji Jahari, Pegawai Kaji Cuaca dari Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Pada masa ini, negara kita berada di penghujung tempoh peralihan monsun, yakni tempoh peralihan dari monsun barat daya ke monsun timur laut. Hujan berpetir yang sering kali berlaku pada waktu lewat petang hingga ke awal malam adalah disebabkan oleh kesan angin tempatan, yakni efek sea breeze dan land breeze yang bertindak sebagai penggerak cuaca semasa tempoh peralihan monsun ini. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, tempoh peralihan ini akan membawa kita ke monsun timur laut atau juga dikenali sebagai musim tengkujuh. Kita akan beransur-ansur masuk ke monsun timur laut pada 2 minggu terakhir bulan November ini. Semasa musim cuaca aktif ini, orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil perhatian akan risiko banjir kilat terutama di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir semasa berlakunya hujan lebat, dan juga bahaya kejadian pokok tumbang atau atap terbang semasa kejadian angin kencang dengan mengambil langkah-langkah awal atau perancangan yang bersesuaian untuk keselamatan semua. Orang ramai juga dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam melalui laman sosial media Facebook dan Instagram Brunei Weather dan aplikasi bimbit Jabatan Brunei WX. Beberapa kawasan pendalaman di daerah Blyth ditenggelami air berikutan hujan yang turun lebat sejak beberapa hari kebelakangan, sehingga menyebabkan beberapa jalan berkenaan tidak boleh dilalui oleh kenderaan jenis salon dan pacuan 4 roda. Ianya hanya boleh dilalui oleh kenderaan berat sebagai pengangkutan para penduduk yang tinggal di kawasan itu untuk pergi dan balik bekerja. Ada juga penduduk yang terpaksa meredah kawasan banjir untuk sampai ke tempat kediaman masing-masing. Bagi kawasan di ulu pendalaman pula, jalan-jalan berkenaan tidak dapat untuk dilalui oleh semua jenis kenderaan dan hanya dapat dilalui menggunakan perahu untuk sampai ke lokasi. Dalam hal ini, pihak kerajaan negara kita amatlah peka dan mengambil berat untuk sama-sama memberikan kerjasama dari segi bantuan pengangkutan bagi kemudahan para penduduk yang tinggal di pendalaman khasnya. Semasa menghadapi situasi musim tengkujuh dan banjir, orang ramai juga adalah diperingatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri dan mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing ketika negara masih menangani penularan pandemik COVID-19. Mengikut ramalan dari Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam,
musim tengkujuh ini dijangka berterusan sehingga awal tahun depan sekitar hujung bulan Januari 2022. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan manfaat yang tidak sedikit bagi umat manusia. Kemudahan demi kemudahan pun diperoleh melalui inovasi-inovasi terkini. Tidak terkecuali dengan ramalan cuaca bagi suatu kawasan untuk keesokan hari. Bagaimanapun, ketentuan bila dan di mana akan turunnya hujan hanya Allah yang Maha mengetahui. Hujan tidak selalunya diikuti pelangi, seperti hujan di malam hari. Derasnya hujan yang turun dari langit setiap hari dengan memberikan banyak manfaat bagi makhluknya ini. Hujan adalah rahmat, satu dari sekian bentuk kasih sayang yang diturunkan Allah kepada penduduk bumi. Pinta kami sewaktu hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang menyuburkan dan yang baik kesudahannya yang bertapis-tapis, yang memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu dia tadi Auda, bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Nurhanani Haji Muhammad Taib mengenai tengkujuh datang lagi ya. Dan Auda, semasa peralihan monsun ini marilah kita sama-sama berwaspada ya dan berhati-hati berikutan dengan cuaca yang tidak menentu pada masa ini, terutama sekali ya dalam keadaan hujan, di mana pastikan tayar kenderaan, lampu kereta dan semuanya lah dalam keadaan baik dan selamat. Apatah lagi semasa hujan lebat berada di jalan raya, pengelap cermin kereta ataupun wiper perlulah diambil perhatian ya, kerana ia berperanan dalam memudahkan penglihatan kita semasa memandu. Alhamdulillah Auda, dengan bahan tersebut sekian saja dari The Arab Light. Seterusnya kembali kepada rakan kita Dini dan Atul, silakan.